Dan seperti yang telah pun dijanjikan sebelum kita berehat sebentar tadi, kita nak bawa topik pada hari ini menyelami penceritaan pengalaman individu-individu yang kehilangan akibat pandemik ini. Dan seperti yang telah pun diwar-warkan awal tadi, kita akan bersama dengan Marsha juga sekali lagi, tetapi kita juga akan bersama dengan 3 lagi orang panelis kita di dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Marani Makno. Apa khabar, Prof? Baik, sihat Alhamdulillah. Okey. Nah, kita juga bersama dengan Dr. Nur Sakinah Kamarul Bahrin di dalam talian. Apa khabar? Assalamualaikum, Doktor. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Dan kita juga bersama dengan Datuk Abdul Wafi Tan Sri Hazani juga bersama kita untuk berkongsikan mengenai topik kita hari ini. Apa khabar kesemuanya? Baik. Alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap tentang topik kita pada hari ini, Datuk Wafi, Dr. Nur Sakinah dan juga Marsha mempunyai orang kata jalan cerita yang lebih kurang sama, tetapi mungkin situasi yang berbeza-beza. Kalau kita boleh kita mulakan dengan Dr. Nur Sakinah dahulu sebelum kita pergi kepada Prof sendiri. Dr. Nur Sakinah tular apabila dalam situasi yang mana doktor sendiri berkesempatan untuk menyantuni arwah ayah doktor sewaktu di hujung hayat beliau itu, doktor. Dan apabila bercakap tentang kes COVID positif ini bukan satu yang mudah, walaupun ramai dalam kalangan masyarakat beranggapan ini perkara yang remeh, doktor. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton situasi diri doktor mewakili keluarga, nak memberitahu kepada keluarga melalui fasa kehilangan itu, doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga kata-kata saya di-guided lah, insyaAllah. We are heartbroken. Forever we will be heartbroken until the end of time, insyaAllah. Ianya satu kesakitan, kehilangan yang tak berpenghujung. We will never recover from this. But saya berharap untuk diri saya dan setiap adik-beradik saya dan juga ibu saya, ianya jadi sumber kekuatan untuk we all jadi ejen-ejen penyebar kesedaran mengenai keadaan COVID-19 sekarang pada orang-orang sekeliling kami, khususnya amnya kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dan supaya kami dapat memberi impak kepada masyarakat. Okey, apa yang we all rasa sekarang ni memang kehilangan yang abah saya bukan seorang yang sakit. Abah saya relatively sihat. Mempunyai kencing manis, betul. Tapi terkawal dan dia bukan orang yang sekejap demam, sesama, batuk, tak ada. Dia always on the go. Dia consultant engineering by profession. Jadi dia masih sangat aktif. Dia bukan macam dah pencen ke, tak. Masih on his feet. Literally on his feet lah. Jadi masih jadi tempat bergantungan bergantungan adik-beradik saya. Yang bongsu 2 orang lelaki yang belum perempuan dan lelaki yang belum kahwin. Jadi kehilangan tu memang amat dirasai. Berjuang bersembilan, yang survive hanya 8. Berjuang bersembilan, yang survive hanya 8. Itu belum masuk dengan yang negatif-negatif ni. Termasuk diri saya negatif lah. So saya pada awalnya terus bila dapat tu, how am I going to hold this fort? Sebab literally saya keseorangan, dalam erti kata saya je yang tak di kuarantin. Yang lain semua masuk kontak. Jadi macam itulah dia punya impak tu memang sangat-sangat, dan we will never recover from this. Jadi satu je yang kami harap dapat keluar daripada ini adalah for no one, no other family to feel what we are going through. Okey. Pastinya berkenaan dengan apa yang dikongsikan Dr. Sakinah, mungkin ada segelintir yang mungkin tak dapat faham dan ada segelintir yang mungkin faham yang mana berdepan dengan keadaan pernah mengalami COVID ataupun keluarga sendiri mengalami COVID. Bagaimana kita tahu sama ada akan survive ataupun sebaliknya. Bagi Datuk Wafi sendiri, apa agaknya yang difikirkan setelah mendapat tahu ayahanda positif COVID-19 dan berada di hospital dan melihat kepada kondisi beliau waktu itu? Assalamualaikum. Soalan itu Fatin. Pada mulanya kita kena faham ya, keadaan bapa saya keadaan daripada tahun lepas. Beliau kena stroke dan banyak masanya dia dijaga oleh
kakak saya di rumah dan juga ada nurse yang kita saya datang tolong. Jadi bila kita dapat tahu bahawa bapa saya kena dijangkitan COVID, memang kami adik-beradik sangat-sangat risau dengan tengok keadaan dia pada ketika itu dengan komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi benda yang paling kita risau adalah kesudahan gitu. Tak tahu macam mana, adakah akan sembuh atau tidak. Jadi memang dalam doa saya selepas kena COVID itu, doa saya hanyalah dua saja. Iaitu, ya Allah, sembuhkanlah sesembuh-sembuhnya seperti sedia kala, ataupun memberikan kesudahan yang terbaik untuk bapa saya, untuk arwah. Jadi kalau nak tanya perasaan, memang sedih. Bapa kan, bapa kita kan. Lepas tu pada masa yang sama, bila ia dapat tahu positif, bukan saja bapa saya, termasuk mak saya juga. Yang mak saya merupakan seorang CA fighter sekarang ni, since tahun lepas. So kedua-duanya dalam keadaan yang agak, macam mana saya cakap, mungkin keadaan lemah, dalam keadaan lemah, immunity yang rendah. Jadi kita risau, sangat-sangat risau. Itu adalah apa yang bermain dalam perasaan kita, adik-beradik dan juga keluarga. Saya kira kehilangan ini bukan satu fasa yang mudah, sama melalui apa saja. Walaupun kita harus akui bahawa dalam kehidupan ini kita memang akan melalui fasa kehilangan ini, tapi hakikatnya ia bukan mudah apabila kita terpaksa melaluinya. Mungkin saya nak bertanya soalan ini kepada Marsha juga. Bagi yang mengikuti perkembangan Marsha dan juga keluarga, ia bukan satu perkara yang mudah, dan ayah mertua Marsha positif COVID. Begitu juga dengan Marsha dan juga ahli keluarga yang lain, Marsha, ya. Kalau Marsha boleh kongsikanlah sedikit bagaimana hubungan akrab ini dan kehilangan itu pula dalam sekelip mata yang mungkin dalam masa yang sama kita tidak bersedia lagi untuk menerima berita kehilangan itu, Marsha. Okey, Marsha pun pada ketika itu Marsha berada dekat luar rumah. Marsha outstation dekat Seremban, and when I got the news that my father and my family ada seorang yang positif, I was very afraid sebab I know my father is high risk, and then my late father-in-law is high risk. My auntie yang OKU pun is high risk, and I also have a cousin yang pregnant dekat rumah yang high risk juga, and a few more yang high risk lah at the same time. So when I got the news, I was so scared for them. But bila dapat tahu yang bapa mertua saya dapat tahu yang rumah dah slowly one by one dia terus masuk hospital. It's just that because my father was already dia memang sakit, apa orang kata, sakit jantung, kidney dan banyak lagi penyakit. Jadi bila dia dah COVID tu, the impact COVID dah kacau the whole organ. So my father didn't make it, but when he passed away, he was actually already COVID dalam badan dah start active, but because of the impact, dia dah destroy the whole organ, and orang kata he didn't make it lah. Okey. Sebelum kita nak berkongsi dengan lebih lanjut kepada semua tetamu kita, Prof Datin, mungkin boleh kita kongsikan, kalau kita lihat tentang kehilangan ini, saya kira bila kita cakap tentang kehilangan yang tiba-tiba ni, mungkin ramai dalam kalangan kita ni rasa tak bersedia. Kadang-kadang ada traumanya, dan kesan untuk kita melupakan kenangan-kenangan tu mungkin mengambil masa yang lama, Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kita nak melalui fasa dan menerima fasa kehilangan ini, Doktor. Baik. Okey, terima kasih Fiza. Sebenarnya bila kita kehilangan seseorang itu, seperti yang Dr. Syakinah cakap tadi, ya, memang tak ada berkesudahan. Ya, setakat ini saya telah kehilangan, tapi bukan disebabkan COVID, ya. Kehilangan ayah saya, abang saya dan juga adik saya. Jadi saya tahu pahitnya, ya. Orang kata kesengsaraan yang kita lalui. Jadi pada peringkat awal tu saya pasti semua melalui keadaan kesedihan yang berbeza-beza, ya. Kerana kita datangnya dari latar belakang berbeza-beza, kematiannya juga akibat berbeza-beza.
Dan kalau seperti mereka yang meninggal disebabkan oleh COVID, pada saya kesedihan itu lagi memuncak kerana proses pengkebumiannya tidak dapat diiringi. Kalau diiringi pun dari jauh, ya. Sedangkan kalau yang biasa kita boleh sehingga ke kita kata kawasan perkuburan itu sendiri. Jadi pada awalnya memang kita susah nak menerima penafian. Mengapa? Tapi bagi kes tertentu, seperti saya ambil contoh Dr. Syakina sendiri, ya, dia sendiri bersama dengan ayahnya. Ya. Kemungkinan penafian di situ dia sendiri telah melaluinya dan tahu apa kesudahannya akan berlaku. Tapi bagi mereka yang di luar sana yang menantikan yang positif, apabila ini berlaku, dia akan menafikan. Tetapi lambat laun penafian itu akan dapat dihilangkan, turunkan sedikit demi sedikit dengan sokongan dan juga sokongan kawan-kawan, keluarga dan sebagainya. Tapi akhirnya nanti kadang-kadang penafian ini jadi satu kemarahan pula. Ya, kenapa begitu? Itulah orang ni tak ikut SOP. Kita suruh apa orang kata adakan penjarakan fizikal, tak mau. Jadi kita mula nak marah pada diri sendiri kadang-kadang, tapi marah pada orang di persekitaran, dan ini juga akan memakan masa. Sebab itu dalam aspek psikologi, ya, kalau pakar-pakar dulu dah buat kajian bagaimana perkabungan itu berlaku, kesedihan itu berlaku, dia akan ambil masa. Dan kalau kata Dr. Syafina tadi, dia kata tidak akan ada berkesudahan. Dengan diri saya sendiri pun masih lagi terasa kehilangan 3 orang yang saya sayangi, seolah-olah macam baru berlaku. Ya, kami telah menerimanya, tetapi orang kata we got to move on. Ya, kalau kita sekarang ini kita perlu terima dan seadanya bahawa memastikan bahawa kita sebagai ahli keluarga yang tinggal membagi lagi semangat kepada yang lain-lain. Saya percaya Datuk Masya begitu juga. Ya. Baik, Dr. Sakina, saya mengikuti segala wawancara doktor, melihat kepada kekuatan doktor sendiri merupakan seorang doktor dan juga yang mana menjadi kekuatan kepada seluruh ahli keluarga disebabkan COVID-19 ini. Bagaimana sebenarnya membawa diri itu terus kuat untuk kita tak nampakkan kelemahan kepada keluarga dan juga dalam keadaan orang kata kritikal keluarga tu? Subhanallah, haza min tabli Rabbi. Totally it's him. If he left me, I would have been paralyzed in sadness. Confirm. But it's him. It's because mungkin sebab saya dah di-train daripada kecil. Memang saya lah sulung perempuan. Jadi semuanya kita. Walaupun ada 2 orang abang, tapi semuanya kita. Masuk sampai training medical student, masuk sampai training houseman, medical officer, dan sekarang saya run klinik sendiri. Kita dah sebati dalam diri, we always make people feel better. Whoever the people is. Jadi saya pakai berbilang-bilang topi dalam situasi ni. Tapi seperti mana yang Mak Abah dah bagi nama saya, Nur Sakinah, cahaya ketenangan. Doa tu dah daripada kecil dan saya rasa itu antara berkatnya orang doakan kita. Setiap kali orang panggil kita, orang doakan kita. Jadi itulah antara boleh saya kata kesimpulan macam mananya. Saya memang percaya semua letak pada Allah. Lain-lain adalah saya rasa yang paling sangat kuat menyokong adalah suami saya, Muhammad Arsyad. Dia menyokong dalam erti kata, dia tak tanya saya, are you okay? You okay ke? You macam mana? You perlu apa? No. He just step back and let me do everything that I need to do. Because I believe, dan saya recently pun tanya dia, kenapa you tak pernah tanya sepanjang tu I okay ke tak? You tahu kalau you tanya I okay ke tak, I will have breakdown daripada awal. Because macam biasalah kan, kita macam rasa kita okay. Once orang yang kita rapat tanya kita okay ke tak, habis, hancur. Okey. So I'm so grateful due to that lah. Baiklah. Datuk Wafi, Dr. Sakinah itu kekuatannya. Tapi Datuk sendiri, bagaimana Datuk bangkit? Sebab Datuk perlu menjadi satu sumber kekuatan dan juga inspirasi juga untuk memberi semangat kepada ibu, ahli keluarga yang lain-lain, isteri dan anak-anak kan Datuk, untuk melalui fasa ini dengan lebih positif lagi, Datuk. Berbeza dengan Dr. Sakinah. Saya merupakan anak bongsu.
Tetapi saya selalu akan terfikir sebagai seorang anak lelaki, tanggungjawab kita dan juga khidmat kita diperlukan adalah pada ketika akhir hayat ibu bapa kita kalau kita masih lagi hidup. Jadi dalam seluruh kehidupan saya terfikir mungkin abang saya boleh lakukan. Tapi pada satu ketika dulu arwah abang saya kedua pun meninggal di Mesir, dan tinggal saya dengan abang sulung saya. Dan dijadikan cerita abang sulung saya pun tak berapa sihat. So hanya tinggal saya seorang saja anak lelaki untuk meneruskan apa yang perlu untuk berkhidmat dengan untuk bapa saya dan mak saya. Dan bila keadaan ini terjadi, saya bercakap dengan diri saya sendiri, saya kena kuat, saya kena lead the whole thing. Maksudnya saya kena tahu apa yang perlu saya buat. Jadi untuk mak saya, untuk kakak saya, untuk ahli keluarga saya perlu bangkit dan lakukan apa yang sepatutnya. Kerana banyak urusan bapa saya yang saya perlu selesaikan. Cuma apabila bapa saya pergi dalam keadaan dalam jangkitan COVID, kita tahu kerana ada SOP itu, jadi khidmat saya yang terakhir itu sangat-sangat terhad. Kita sebagai seorang anak lelaki memang satu benda yang kita nak lakukan adalah kita nak selesaikan ibu bapa kita. Apabila di akhir hayatnya, mengkafankan dia, mandikan dia dan juga tanam di dalam, kebumikan dia sebaik mungkin. Cuma di dalam COVID ni, saya hanya dapat lakukan dalam keadaan sangat-sangat minimal. Dan saya sangat terima kasih juga dengan pihak KKM, pihak Hospital Raja Perempuan Bainun dan juga JAKIM kerana bantu saya untuk menyelesaikan urusan terakhir dan supaya saya dapat berkhidmat sebaik-baiknya untuk bapa saya di hari terakhir dia sebelum dia dikebumikan dan berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kekuatan itu yang saya perlu ada untuk teruskan kepada mak saya dan bapa dan kakak-kakak saya. Kerana bapa saya apabila dapat jangkitan COVID dimasukkan ke hospital bersama dengan mak saya, dan selepas seminggu mak saya dibenarkan pulang ke rumah, tapi bapa saya dibawa ke ICU. Dan selepas itu adalah kali terakhir mak saya bertemu dengan bapa saya. Dan sehingga dikebumikan, mak saya tidak sempat berpeluang untuk menatap wajah suami dia. Jadi saya tahu itu adalah perkara yang sedih. Tapi saya kena kuat untuk mak saya juga. Ya. Baik. Macam kita lihat COVID ini sama ada kita meninggalkan ataupun ditinggalkan. Jadi untuk Macam sendiri, untuk masyarakat yang masih lagi rasa longgar tentang pemahaman risiko COVID-19 ini, mungkin kerana tak berlaku pada ahli keluarga dan sebagainya, pentingnya untuk menghargai ahli keluarga, setiap daripada ahli keluarga tu walau apa sahaja masa, bukan nak tunggu sakit ataupun mungkin berjauhan dan sebagainya. Di saat ini, ketika ini untuk kita terus menghargai keluarga sedikit daripada masa. Oh, saya? Ya. For me, because selagi Masya kita yang sekarang ni ada di sini mungkin dah pernah rasa kehilangan, dan bagi Masya it's very important that we always jaga kita punya SOP, because but the thing is, to me anything can happen. Kalau Allah nak bagi kita this, it will happen. Kita kena redo dengan apa yang kita tengah lalui je. But can I just share something from what I experienced in my house? Ya, silakan. For me, bagi Masya, even though my father-in-law, I baru kenal, kira baru 6 tahun berkenalan dengan bapa mertua saya dan baru belajar mengenali diri dia. But in my family, I think orang yang paling kuat dalam family Masya adalah mak mentua Masya. She is, even though orang kata kehilangan seorang suami tu agak sakit, but I see my mother, she's so strong. Bagi Masya, dia adalah pillar of strength untuk family kita orang semua. Alhamdulillah. InsyaAllah, we will
continue to be strong and apa to eratkan lagi silaturahim di antara family kita di rumah especially. Alhamdulillah, ada sumber kekuatannya di situ. Prof, di sini mungkin Prof boleh kongsikan juga apa yang telah Prof kongsikan dari awal tadi. Kenangan ni mungkin sukar untuk kita lupakan, tetapi Prof, bagaimana kalau Prof boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita sebagai kesimpulan juga, bagaimana sebenarnya kita perlu mengambil setiap ruang dan peluang yang ada ini untuk menghargai insan-insan yang kita sayangi, dan bagaimana cara terbaik sebenarnya untuk kita belajar mengawal emosi kita untuk menjadi lebih kuat, lebih positif, bagi memberi semangat insan-insan yang masih lagi tinggal untuk meneruskan kehidupan. Prof, silakan. Okey, saya tengok semua sedih, saya pun memang sedih dah. Ya. Okey, jadi begini ya. Bagi mereka yang di luar sana tu, saya harap mereka ada perasaan empati. Ya, perasaan empati perlu ada. Janganlah anggap kena pada keluarga dia, pada keluarga dia tidak kena. Tidak boleh. Kerana semua ini adalah orang kata kita akan laluinya, tetapi kita tidak tahu bila. Jadi kekuatan perlu ada pada diri ahli-ahli keluarga. Saya ambil contoh di sini, Datuk sendiri, Dr. Syakina, Masya, dan saya boleh kata saya sendiri juga ya. Dan kita perlu juga menghargai ahli keluarga. Untuk menghargai ahli keluarga itu bukan sahaja setakat menghargai isteri, isteri hargai suami, tidak. Dalam satu keluarga itu kalau ada 12 orang itulah harus sayang menyayangi, perlulah telus, perlulah sentiasa nasihat menasihati. Orang kata kadang-kadang kita nak jaga SOP ni, kita kata ini satu pelaziman baru. Tetapi pada saya dia dah satu pelaziman yang normal. Jadi perlulah menghargai ahli keluarga yang masih lagi ada, dan bagi kita yang masih hidup, kita adalah yang seperti Masya sebut tadi, saya suka, the pillar of strength. Kita haruslah kuat. Baik kita anak sulung, anak tengah, anak bongsu, kita perlulah kuat. Dan kalau kita kata ada mereka-mereka yang memerlukannya, bukan sahaja keluarga, mungkin jiran tetangga, mungkin extended family yang lain, kita juga perlu memberi orang kata sokongan yang padu dalam usaha untuk memastikan bahawa kehilangan yang kita rasai itu dapat kita kongsi bersama, dan sedikit sebanyak insya-Allah dengan berkat nama itu kita untuk membantu yang lain, Allah akan memudahkan, meringankan lagi perasaan sedih yang kita lalui itu, yang saya sebut tadi Dr. Syakina kata yang tidak berkesudahan ya. Mungkin itu memang kita perlu lalui. Tak salah kalau kita sedih ya. Proses ini memang fitrah alam ya. Okey. Dan mungkin sedikit daripada Dr. Sakina dan Datuk Wafi sendiri, pesanan kepada penonton-penonton kita. Ramai yang beranggapan COVID ini propaganda, penipuan, tipu dan sebagainya. Namun apabila kita melalui fasa ini, ramai orang tak dapat rasa apa yang kita rasa dan tak faham pun sebenarnya. Pesanan kepada penonton-penonton bahawa apa yang kita lalui ini adalah benar dan bagaimana untuk terus kuat dan positif melalui fasa ini. Silakan doktor. Saya dulu. Ya. Fiza, saya memang kata, ya Allah, kami memang diletakkan dalam keadaan ini, saya sebagai seorang doktor, supaya apa yang saya create awareness tentang COVID-19, tak ada siapa yang akan boleh cakap, saya hanya sembang. So it happened to me. It hits home. So ini adalah antara hikmah yang terbesar sekali saya nampak. And kami saya kata kepada semua, biarlah kalaupun ianya propaganda, ianya konspirasi siapa-siapa, someone is gaining from this, letak tepi because it's out of kita punya control. Yang kita tahu, dia memang dah infect orang, dia memang dah kritikalkan orang, dah nazakkan orang, dia dah membunuh mak-mak, ayah-ayah, anak-anak orang. Kenapa kita belum nak percaya yang bab ini, dan kenapa kita masih lagi nak pentingkan diri sendiri and keep on fikir, kalau aku kena COVID, aku okey, aku survive. Tapi ingat, anda akan jadi the vector, anda akan jadi sebab menjangkitkan kepada ayah, abah-abah orang, mak-mak orang, anak-anak orang. Dan anda boleh menjadi penyebab mereka ini kritikal dan with permanent punya damage yang irreversible, dan worse kalau anda menjadi penyebab kepada kematian dia all. Dan saya suka nak sebut terakhir sekali tentang keluarga, bila mana sebut tadi dengan Prof Mariani dengan Masya cakap, kami bila dihit macam ni, sebagai seorang Muslim kita percaya
Ini cara Allah nak bagi kami satu reason yang sangat lebih jelas untuk kami perbaiki diri, tingkatkan amal dan iman supaya kami boleh rejoin Abah in hereafter. All 8 of our siblings, all menantu-menantu, cucu-cucu, mak terutamanya. We will strive for the best for Jannah because now we want to hug him for the last time because we didn't get to. Because he died of COVID-19. All of us didn't had our last hug. So we are striving for that insyaAllah. And everyone should prevent themselves from feeling of what we're feeling now. Baiklah, dan seringkasnya daripada Datuk Wafi, Datuk. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Prof dan Dr. dan Masya semua. COVID ni benar dan ianya boleh efek kita dari banyak segi. Kita rasa mungkin kita kuat, kita boleh lawan, kita ada immunity yang baik. Tapi seperti Dr. Aisyah cakap tadi, Dr. Sakinah cakap tadi, bahawa kita kuat tapi kita boleh menjangkiti orang lain tanpa kita sedari. Yang ini yang telah berlaku dalam keluarga saya. Sampai sekarang kita tak tahu, saya tak tahu siapa yang membuat berjangkiti. Hingga saya sendiri pun dijangkiti. Tapi tak apa, yang itu adalah mungkin sebagai dalam kadar Allah untuk sebagai satu ujian kepada saya. Tapi jika ini berlaku kepada orang yang ada risiko tinggi, ini sangat bahaya. Jadi penting kita percaya bahawa COVID ni benar dan kita cuba sedaya upaya kita untuk mengelakkannya dari jadi pembawa ataupun dijangkiti. Ini adalah penting. Baiklah, Fatin. Ya, kedua saya melihat segala perkongsian yang dikongsikan tetamu kita hari ini, tapi kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Marsha, Dr. Sakinah, Datuk Wafi dan juga Prof. Yang mana kalau kita dapat rumuskan sedikit Fiza berkenaan dengan apa yang dikongsikan ini, kita boleh ambil satu iktibar tentang setiap cerita salah seorang daripada mereka ini. COVID itu sememangnya kita tak boleh duga dan juga impaknya kita belum pasti, dan apa sahaja waktu yang kita ada tu, kita hargai keluarga kita. InsyaAllah. Perkongsian yang ringkas tapi padat dan penuh maklumat. InsyaAllah semoga kita dapat berikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga anda penonton-penonton pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada keempat-empat tetamu yang sangat-sangat hebat pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Prof atas masanya, Dr. Datuk Marsha. Dan kita nak berehat dahulu seketika. Kita akan kembali di Wanita Hari ini selepas ini.